Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersiaran untuk Malaysia hari ini pada hari ini 25 Mei 2021. Bertemankan saya Anim Izzati. Dan juga saya Fazli Fuad. Alhamdulillah dapat sekali lagi kami berdua bersama dengan anda semua. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami di Malaysia hari ini, dan sudah pastinya kalau anda menyaksikan kami di Malaysia hari ini, banyak pengisian yang akan kami berikan kepada anda semua dan pelbagai tumpuan yang harus kami berikan khususnya pada hari ini. Antaranya seperti biasalah kita nak bercakap berkenaan dengan COVID-19, bercakap berkenaan dengan vaksin. Tapi kita nak mulakan pagi ini dengan satu perkabaran berita yang kurang menyenangkan, berita yang sedih di mana saya rasa ramai yang dah sedia maklum bahawa semalam kita mengalami satu kejutan di mana tidak pernah berlaku lagi dalam 23 tahun sejarah LRT ditubuhkan ataupun dibuat pertembungan dua LRT coach semalam malam tadi. Masih lagi disiasat kenapa dan bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Dikabarkan brek mengejut adalah antara puncanya sehingga cederanya 47 individu dan juga ratusan penumpang yang lain adalah cedera ringan dan sebagainya. Kita harapkan yang terbaik. Dikabarkan juga pada hari ini beberapa informasi terkini masih lagi berjalan seperti biasa, cuma dengan bantuan bas penumpang yang diadakan untuk memudahkan perjalanan mereka semua. Ini dia sedikit sebanyak gambaran yang berlaku semalam, keadaan yang dapat digambarkan di sini. Ya, betul. Dan pertembungan ini adalah disebabkan mungkinlah siasatan masih lagi dijalankan, mungkin ada mengalami sedikit gangguan teknikal bahagian train tersebut. Pertembungan coach ini adalah mengorbitkan perjalanan dari Gombak dan juga perjalanan dari Kelana Jaya. Salah satu coach itu membawa lebih kurang 213 penumpang dan satu lagi coach itu adalah coach yang tidak membawa penumpang. Dan mereka ini bertembung ataupun kedua-dua train ini bertembung sekitar pukul 8.45 malam tadi dan mengakibatkan 47 parah, 166 cedera ringan. Dan kami di Malaysia hari ini sebenarnya akan membawakan laporan dari semasa ke semasa dan difahamkan masa-masa yang berada di dalam train tersebut malam tadi pun telah pun dibawa ke HKL untuk rawatan lanjut. Dan hari ini kita akan mendapatkan perkembangan terkini. Kita juga ada rakan tugas kita yang akan berada di lokasi untuk membawakan perkembangan terkini. Dikabarkan juga akan kembali beroperasi seperti biasa dalam masa 3 hari untuk kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja untuk memperbaiki dan sebagainya. Selain daripada itu, informasi untuk anda juga yang akan menggunakan perkhidmatan awam tersebut. Kalau anda boleh saksikan juga di Prasarana Malaysia Berhad, cuma dikongsikan di sini, operasi LRT laluan Kelana Jaya diteruskan dengan sokongan perkhidmatan bas perantara percuma. Ada masa-masa dan juga selang 30 minit, ada juga selang 10 minit yang diadakan untuk anda ketahui supaya anda dapat rancang perjalanan bagi mereka yang menggunakan perkhidmatan LRT. Ya, disebabkan stesen tersebut berlaku sedikit kerosakan, jadi pihak prasarana menyediakan cuma satu laluan sahaja dan ianya sikit sebanyak melewatkan sedikit masa perjalanan. Tapi pihak prasarana telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa kadar masa yang dinanti-nantikan oleh mereka ini tidaklah terlalu lama kerana mereka juga menyediakan bas perantara 2 tingkat untuk menghubungkan dari destinasi anda. Okey, baik. Kita lihat di berita harian turut dipaparkan berita berkenaan dengan coach ini, iaitu 2 train LRT yang bertembung di dalam terowong. Butirannya anda boleh lihat di muka depan ini, gambarnya di atas itu, dan saya percaya perkara ini ataupun gambar-gambar, video-video ini telah pun tular di WhatsApp group dan sebagainya. Train Transi Aliran Ringan LRT dari arah Gombak yang membawa 213 penumpang bertembung dengan train tanpa penumpang dari arah Kelana Jaya di antara stesen Kampung Baru dan KLCC malam tadi, dan seperti mana yang kita katakan tadi menyebabkan 47 penumpang cedera parah. Dan kalau dilihat dari segi gambar dan juga video, kita lihat di bahagian bawahnya ada pertumpahan darah, dan ianya amat menggemparkan kita. Dan terus saja saya nak bacakan butiran lanjutnya di muka surat 20. Okey. Dan kata daripada Ketua Polis Daerah Dawangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah berkata, train dari Gombak yang membawa 213 penumpang itu, manakala train dari arah Kelana Jaya yang tidak membawa penumpang dipercayai mengalami masalah teknikal sebelum pertembungan berlaku. Dan beliau berkata 166 penumpang dilaporkan mengalami luka ringan sahaja dan kesemua penumpang yang cedera telah pun dihantar ke HKL untuk
rawatan lanjut. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, ini adalah kejadian pertama membabitkan pertembungan tren LRT dalam tempoh 23 tahun sejarah operasinya. Ya, dan sementara itu Perdana Menteri pun Tan Sri Muhyiddin Yassin pun mengarahkan siasatan penuh dilakukan untuk mengenal pasti punca kemalangan membabitkan pelanggaran tren berkenaan. Ya, sejarah tragedi yang menyayat hati. Pastinya kita risaukan tentang keadaan keselamatan. Tapi apapun kita akan mendapatkan perkembangan terkini bagaimana kerja-kerja pembaik pulih dilakukan sebentar saja nanti. Kita teruskan dengan perkongsian di New Straits Times. Okey, tapi sebelum tuan silakan. untuk kita nak rentetan daripada perkara ini, kita berasa bertuah pada hari ini kita nak dengarkan perkabaran agaknya apakah yang berlaku sebenarnya. Kita bersama dengan Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa yang telah pun berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Tan Sri, satu perkabaran berita yang berduka citakan buat negara kita. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan bagaimana agaknya pengoperasian LRT selepas ialah 2 tren LRT yang bertembung malam tadi, Tan Sri. Ya, pertamanya kita agak terperanjat dan berduka cita dengan peristiwa yang berlaku. Walau bagaimanapun saya harap tidak terlalu banyak kenyataan yang dikeluarkan yang boleh menimbulkan kekeliruan awam ya. Perkara yang berkaitan dengan peristiwa itu biarlah datang daripada sumber-sumber resmi, terutamanya Kementerian Pengangkutan dan juga Prasarana dalam konteks operasi trade. Dan kerana penyiasatan telah pun bermula dan di bawah kewajipan pihak PDRM dan pihak interbabit. Cuma perkara yang nak saya sebutkan bahawasanya saya mengucapkan terima kasih kerana tindakan pantas anggota-anggota yang bertugas dalam operasi penyelamat yang melibatkan lebih kurang lebih 200 orang, kira 218 anggota telah bertindak dengan cepat melibatkan kira 100 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kemudian APM ada lebih kurang dalam 38 orang daripada polis 60 lebih dan juga penyelamat di DKL 14. Jadi 200 orang ini telah bertindak dengan pantas. Sebaik saja kita mendapat maklumat peristiwa berlaku sekitar 8:45 dan dalam tempoh kira 1 jam semua penumpang dan sebagainya yang terlibat itu telah dapat dikeluarkan dan dihantar ke hospital ya. Dan ini satu operasi yang membanggakan kita kerana tindakan yang cepat dan pantas. Saya nak menyebutkan bahawa terdapat berbagai-bagai angka, termasuklah angka awal kemalangan yang melibatkan 213 penumpang daripada tren 81 yang berlepas daripada KLCC dengan tren kosong, tren 40 yang tidak membawa penumpang. Sebenarnya sehingga pukul 2 pagi tadi, atau kira 1.38 apabila selesai Jabatan Kecemasan membuat rawatan kepada pesakit yang dihantar, sehingga pukul 1.38 pagi tadi sebenarnya 64 orang yang telah dirujuk ke hospital Kuala Lumpur. Dan yang sebenarnya dalam keadaan yang parah ini cuma 6 orang ya. 6 orang itu termasuk 3 terpaksa di-intubated dan 3 lagi sedang diberi rawatan rapi. Jadi 6 orang yang dikategorikan sebagai cedera parah. Sementara 15 orang yang dihantar ke HKL itu cedera separah parah ya. Jadi yang lain-lain 43 lagi, 64 orang yang dirujuk ke HKL. Yang 43 lagi tidak kritikal, sedang diberikan perawatan. Jadi 64 orang yang dirujuk ke HKL, laporan awalnya 47, dan ada yang lain-lain dirujuk ke klinik swasta dan hospital lain yang berdekatan. Saya tidak dapat maklumat penuh daripada hospital-hospital lain. Tapi saya ucap terima kasih kepada pengarah hospital dan kaki tangan
Jabatan Kecemasan yang telah bekerja betul-betul lumus sehingga hampir jam 2 pagi. Sebaik saja mereka mula menerima mangsa pada kira-kira pukul 9.45 malam tadi. Jadi semua pihak telah berikan kerjasama dengan baik dan saya membuat pemantauan. Saya ucap terima kasihlah pada semua pihak yang terlibat. Baik. Jadi yang lain-lain biarlah penyiasatan dijalankan secara yang rapi. Ya. Baik. Baik, Tan Sri, terima kasih banyak-banyak di atas perkembangan terkini dan juga sedikit sebanyak kita tahulah keadaan sebenar yang berlaku. Tan Sri, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Stay safe. Ya, Okey, insyaAllah. Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan yang membawakan perkembangan terkini dan juga seperti mana yang dikabarkan tadi, biarkan siasatan berjalan dengan lancar supaya tidak ada lagi berita-berita yang bukan seperti mana yang berlaku kan. Betul. Sebab tadi nombor yang kecederaan parah itu pun menggambarkan keadaan serius ataupun tidak. Itu yang sangat penting sekali untuk kita tahu. Baik, seterusnya kita nak kongsikan New Straits Times. Ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini kerana nombor ataupun kedatangan mereka yang telah pun mendaftar untuk vaksinasi ini berkurang dan ada yang tidak datang selepas beberapa dilaporkan di sini. Muka halaman hadapan sekali anda dapat saksikan kerusi yang kosong when thousands skip vaccination. And expert says the fact that so many people in Kelantan missed their jabs shows the inadequacy of the appointment system to get the COVID-19 inoculation program moving at more than a glacial pace. He suggests that new approaches be urgently adopted. Halaman 3 bercerita lebih lanjut lagi. Pakar katakan kita perlu memberikan strategi yang baharu untuk mencapai objektif yang kita mahukan dalam program imunisasi kebangsaan ini. Sedikit saya kongsikan di sini, I think the vaccination strategy has to change. Instead of waiting for the public to come for vaccinations, mobile health teams should go and give the shots. Dikabarkan juga di sini, he added that it was important to shorten the waiting time for vaccinations, noting that many who turned up to be inoculated had to wait several hours before it was their turn. Beberapa faktor yang menjadikan mereka tidak mahu datang untuk divaksin, antaranya adalah masa yang diberikan untuk menunggu dan juga beberapa faktor lain yang menjadikan keadaan ini amat sukar untuk mereka memberikan kerjasama. Tetapi juga apa yang kita mahukan di sini adalah menjadi individu yang bertanggungjawab. Di sini juga dikabarkan the authorities have taken all measures to encourage people to get the vaccination, but many have taken this for granted. Ramai yang dah daftar tetapi tidak muncul semasa berlakunya appointment mereka ataupun temu janji mereka dan sebagainya. Kita harapkan ini dapat diambil iktibar. Ramai yang menjadikan faktor rata-rata yang mereka tidak memberikan kerjasama untuk memberikan kelancaran dalam program imunisasi kebangsaan ini. Okey, baik, itu dia cerita di NST berkaitan dengan vaksin. Jadi kita nak terus saja dengarkan antara info-info terkini berkaitan dengan pelanggaran coach LRT tersebut yang telah pun kita wawarkan pagi tadi. Jadi seperti mana yang kita dah sedia maklum bahawa segala kejadian tersebut telah pun siasatan akan dijalankan. Baik. Dan penumpang-penumpang telah pun dibawa ke HKL. Jadi kita nak tahu agaknya ingin tahu bagaimana keadaan sebenar kerana rakan tugas kita Fetri Haya kini berada di lokasi. Ayo kita bersama dengan Fetri. Di Silakan, Hospital Kuala Fetri. Lumpur. Silakan Fetri. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Afad dan juga Anim. Baik, sebenarnya kami pun masih dalam usaha untuk dapatkan maklumat terkini pada pihak pengurusan di sini. Namun tinjauan saya, sebagai hari ini adalah hari pertama yang mana kita menyaksikan MCO yang menyaksikan perubahan dari segi landscape dan corak pergi kerja. Kerana hanya melibatkan golongan tertentu sahaja akan berada di pejabat. Jadi agak lengang situasi di salah satu pintu masuk menuju ke LRT di sini. Dan isu ini amat mengejutkan. Dalam tempoh kita 23 tahun belum pernah berlaku isu sebegini. Selada pun hanya melibatkan kerosakan brek dan penumpang secara ringan saja. Tapi ini betul-betul mengejutkan. Setiap semalam dilaporkan lebih 47 orang yang cedera. Namun tinjauan saya sebab ada bahagian yang ditutup di sini kerana biasanya melibatkan dua hala. Dan tapi hari ini bahagian yang melibatkan operasi untuk penyelenggaraan dan juga mungkin pemulihan kawasan yang terjejas ataupun tempat berlakunya insiden itu, tempat dikeluarkan mangsa semalam ditutup buat sementara waktu. Namun ini dapat saya berikan situasi begini, masih ramai yang menekan perkhidmatan ini
mungkin kerana bekerja dalam sektor tertentu yang tak dapat dielakkan. Jadi cuma berlaku sedikit kelewatan untuk anda yang menggunakan LRT kerana sebelah bahagian ditutup dan sebelah bahagian lagi hanya satu bahagian yang akan beroperasi, yakni yang datang dari arah Gombak dan juga Putra Heights menggunakan platform yang sama. Dan saya meninjau kepada maklumat di Twitter Asrafid KL yang menyebut bahawa pihak yang berkaitan sedang menguruskan penyeneraian barang-barang yang telah ditinggalkan oleh para penumpang dalam kejadian malam semalam. Jadi jika ada waris ataupun kepada keluarga terdekat, kepada mereka yang mengalami cedera parah tak dapat dihubungi, anda boleh hubungi talian krisis yang dinyatakan iaitu di 014-737-1330 ataupun email ke recovery2021@pasarana.com.my. Okey, saya pastikan jumlahnya agak terhad, mungkin kerana penguasaan dalam PKP dan juga situasi yang dilaporkan. Namun saya sempat bertanya tadi kepada penumpang yang datang ke sini, tidak pun ada antara mereka yang rasa macam takut untuk naik LRT dan sebagainya. Masih beroperasi seperti biasa, cuma penumpang diingatkan untuk cap 6 kepada perubahan jadual seandainya ada dan juga perubahan platform. Baik, sikit dapat saya belum dapat akses untuk ke bawah, namun kerana dikawal dengan ketat untuk memastikan keselamatan pada mereka yang berada di sini. Hanya satu laluan saja yang dibuka dan laluan untuk kemas kini untuk pembersihan dibuat di platform yang satu lagi. Jadi seperti yang saya nyatakan di awal tadi, platform hanya dikalikan di platform sebelah kanan saja yang melibatkan laluan dari Putra Heights dan juga dari Gombak. Jadi akan berlaku sikit kelewatan kerana akan berlaku penjusunan semula dari segi operasi je. Dan yang lain saya akan laporkan nanti kerana untuk mendapatkan maklumat mereka yang cedera, apakah yang dialami, akan kita berhubung dengan pegawai perubatan yang terlibat dan juga daripada pegawai media yang berada di sini untuk memastikan maklumat yang saya di tempat dapat disalurkan kepada anda. Dan kita dalam insiden yang tak diduga ini, kita harapkan tidak ada sebarang spekulasi, kecaman dan sebagainya. Kerana yang kita sedia arif, Perdana Menteri telah pun mengarahkan untuk ditubuhkan satu pasukan kesihatan yang menyeluruh untuk menyiasat insiden ini. Kerana belum pernah berlaku dalam sejarah negara biarpun telah lebih 2 dekad beroperasi. Jadi sekat yang dapat saya rumuskan, masih ada pergerakan, cuma jumlahnya tidak seramai seperti hari biasa, ekoran penguasaan dalam PKP ataupun perintah dalam pergerakan. Nanti saya akan kembali untuk bertemu dengan mereka yang terlibat dalam operasi di sini, apakah yang telah pun dilakukan, apakah yang dapat dimaklumkan kepada awam demi keselamatan bersama. Untuk anda teruskan bersama kami di MHI dan saya akan cuba bergerak dari lokasi ke lokasi untuk liputan yang lebih ekstensif dalam melaporkan nahas LRT yang berlaku di KLCC dan Kampung Baru. Tekan kembali sebelah sini bersama kembali dengan Anim dan Fadli. Silakan. Terima kasih Fetri membawakan perkembangan terkini dan juga laporan yang cukup baik sekali sebab kita dapat saksikan gambaran bagaimana keadaan kan. Seperti mana yang dikabarkan juga hari ini PKP 3.0 telah pun diperketatkan untuk beberapa SOP seperti mana juga berlaku dalam kapasiti di LRT hanya 50% sahaja kapasiti yang dibenarkan untuk menggunakan perkhidmatan tersebut dalam satu masa. Jadi rancang perjalanan anda seperti mana yang diberikan gambaran tadi akan berlaku sedikit kelewatan. Jadi betul-betul rancang supaya tidak berlaku perkara-perkara lain lagi kan? Betul. Okey. Tadi pun Fetri dah berkata bahawa ialah sebab sekarang ni PKP, jadi mungkin ada di antara kita yang mungkin tidak menggunakan LRT tersebut ialah sebabkan 50% penumpang harus dikekalkan di dalam coach tersebut. Rentetan daripada perkara itu di muka surat 4 saya nak terus bacakan di harian Metro. SGR pun sebenarnya bukan ditambah tapi diperketatkan lagi. Okey, ini di muka hadapannya anda dapat saksikan di harian Metro sekarang ini, tapi menjadi pilihan penerbit sekarang di muka surat 4, pemeriksaan lebih teliti di 13 SJR di ibu kota. Pemeriksaan lebih teliti akan dilakukan di setiap Sekatan Jalan Raya di Ibu Negara dan Putrajaya susulan PKP 3.0 yang telah pun dimulakan pada hari ini. Sementara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata pihaknya tidak akan melakukan penambahan SJR
berikutan arahan baharu untuk memperketatkan SOP. Dan setakat ini, jumlah SJR kekal 9 lokasi di KL dan 4 lokasi di Putrajaya. Itulah dia. Sebab ramai di antara netizen pun kadang ada mengeluh kata ni sebabkan PKP 3.0 ni kadang takutlah polis-polis ni nak tambah sekatan jalan raya ke tidak ke. Tapi saya percaya bahawa kalau anda kata kalau kita menambah SJR pun, tapi kalau kita tak patuh SOP pun tak guna juga kan. Jadi telah pun dinyatakan dekat sini bahawa tiada penambahan SJR, tetapi SJR akan diperketatkan. Contohnya macam pagi tadi lah, kalau kebiasaannya mungkin ada SJR, kalau saya lalu dekat kawasan tersebut mungkin lihat kapasiti penumpang seorang dua orang tak apa kan. Tapi hari ini, bermula hari ini lebih ketat, maksudnya pihak polis akan memeriksa lah segala dokumen-dokumen. Kalau anda kata kalau kita pergi kerja, harus ada dokumen perjalanan untuk kita ke tempat kerja. Dan gambarannya pastinya kurang perjalanan yang ataupun kenderaan yang bergerak, kerana dikabarkan juga 70% daripada penjawat awam akan bekerja dari rumah, dan juga diarahkan mereka yang bekerja di sektor swasta juga arahkan pekerja-pekerja mereka untuk bekerja dari rumah. Jadi kita harapkan pergerakan itu lebih kurang untuk sama-sama kita mengawal penularan wabak COVID-19. Angka masih lagi tinggi, 6,509 untuk kes harian. Baik, kita nak kongsikan juga topik kita pada hari ini adalah untuk memastikan dan juga menunjukkan katanya tentang kurang sambutan vaksinasi ini dalam kalangan warga emas. Okey, tadi kita dah kabarkan di Kelantan 10,000 yang tidak datang. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga status terkini COVID-19 di Malaysia. Dikabarkan tadi 6,509 kes baharu. Dan juga kes sembuh baru 3,452 kes. Tak nampaklah angka ini akan semakin lama semakin menurun. Kalau kita lihat jumlah kes aktif dah pun mencapai 60,000, lebih 60,000, dan kematian yang tertinggi setakat ini telah pun berlaku semalam, iaitu 61 kematian. Dan kita harus sedar tentang perkara ini. Kita tak boleh buat main perkara ini. Sebab apa? Sebab sekarang ini ramai di antara kita yang telah pun menularkan pelbagai video-video yang menyentuh perasaan kita kan, kan? Betul. Kalau kita tengok video-video yang dikongsikan, pastinya terkesan dengan keadaan yang digambarkan di media sosial dan sebagainya. Tapi apa-apa pun, hanya kita sahaja yang dapat mengekang penularan ini, kendiri lockdown. Kan? Sekarang ini tidak perlu mengharapkan kerajaan ataupun sesiapa sahaja untuk lockdown. Kita sendiri kena lockdown diri sendiri. InsyaAllah sama-sama kita dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, topik utama kita tentang kurangnya sambutan daripada warga emas untuk vaksinasi. Segalanya seketika nanti, Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Seperti mana yang kita kabarkan tadi, sama-sama kita patuhi PKP 3.0. Kan rata-rata mungkin dah ambil cakna tentang keadaan yang berlaku dan apakah SOP yang diperketatkan. Seperti mana yang dikabarkan juga, kedai makan sekarang 8 pagi sampai 8 malam saja boleh beroperasi. Jadi sama-sama kita rancang bagi mereka yang akan membeli di luar untuk keluarga dan sebagainya, supaya yalah, sebab notifikasi telah pun diberitahu awal. Jadi jangan kata last minute tak sempat nak adaptasi dengan situasi kan. Okey, sama-sama kita ambil tahu. Yalah, apabila tempoh pengoperasian telah pun disenggatkan kepada 12 jam, ada yang kata bahawa okey, nanti kalau 12 jam tu ramai-ramailah akan berada di salah satu tempat kan, satu tempat tu. Jadi itulah sebabnya kita bagi tahu awal ni supaya kita dapat merancanglah perjalanan kita. Dan satu lagi, kalau yang nak dine in tu memang tak boleh nak dine in. Ada juga yang tapau apa semua nak makan dalam kereta. Makan dalam kereta pun tak boleh jangan ingat kalau nak feel perasaan nak makan dalam kereta. Duduk sahajalah di rumah. Tapau bawa balik rumah, makanlah. Kalau boleh tu, kalau bawa office tu boleh makan kat office, tapi ada penjarakan lah. Okey, baik. Ceritanya sekarang ni kita nak kongsikan tentang vaksinasi COVID-19. Kita kabarkan beberapa negeri seperti tadi kita kabarkan di Kelantan. Kini juga kita nak mendapatkan tinjauan di Kedah bersama dengan wakil TV3 Kumaran Rajamoni, yang mana ingin membawakan tinjauan di pusat pemberian vaksin PPV Dewan Tunku Anum Jitra Kedah. Kabarnya juga kurang sambutan daripada warga emas untuk program vaksinasi. Jadi Kumaran, kalau telah pun bersedia, ayo kita bersama dengan Kumaran. Hai Kumaran. Silakan. Baik, silakan dengan perkongsian anda. Saya ketika ini sedang berada di Dewan Tunku Anum, lokasi di mana salah satu daripada 21 pusat pemberian vaksin ya. Dan keadaan di sini kalau dapat saya ulas sedikit adalah
setiap mereka yang menerima vaksin di kawasan Kubang Pasu, tempat pusat pemberian vaksin ini, sudah mula berkumpul seawal jam 8 pagi tadi, dan sebenarnya 1.7 juta rakyat di negeri Kedah ini sebenarnya layak untuk mendapatkan imunisasi di bawah program imunisasi COVID-19 ini. Dan bagaimanapun jumlah ini hanyalah kalau ikut pendaftarannya dalam MySejahtera sekitar 30% mendaftar untuk mendapatkan imunisasi di negeri Kedah ini, dan dalam jumlah ini sebenarnya 30% ini melibatkan warga emas yang juga disifatkan angka yang sangat sedikit kalau dilihat dari segi pendaftarannya. Dan ini sebenarnya mewujudkan kebimbangan terutamanya di negeri Kedah ini. Dan untuk mengulas lebih lanjut tentang situasi semasa ini, elok kiranya kita bersama dengan Dr. Norizan Ahmad yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Terima kasih kerana bersama dengan Malaysia hari ini pagi ini, Doktor. Doktor, macam saya sebut tadi, keadaan semasa pendaftaran bagi tujuan dapatkan imunisasi COVID-19 ini di kalangan warga emas agak membimbangkan di negeri Kedah ni. Jadi mungkin doktor boleh cerita sikitlah tentang seserius manalah sebenarnya keadaan ini di Kedah. Okey, kalau kita lihat berdasarkan kepada pendaftaran di dalam MySejahtera secara keseluruhan, seramai 571,000 rakyat Kedah telah mendaftar di dalam MySejahtera, lebih kurang dalam 35.7% daripada populasi yang layak. Dan daripada kalangan warga emas, maksudnya yang berumur 60 tahun ke atas, bilangan yang berdaftar lebih kurang dalam 106,000 macam tu. Jadi lebih kurang dalam 30 ataupun 40% sahaja daripada populasi sebenar rakyat Kedah yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi kalau berdasarkan kepada fasa 2 yang sekarang kita aktif memberi suntikan, kita mengharapkan lebih ramai lagi lah di kalangan mereka yang berumur 60 tahun ke atas ni tampil untuk mendaftar dan menerima suntikan. Jadi itulah kita punya hasrat untuk melihat kepada jumlah yang sangat sedikit ni, doktor, mungkin apa sebabnya mereka ni kurang mendaftar ataupun tampil untuk mendapatkan imunisasi? Okey, saya rasa dari segi promosi, kempen secara besar-besaran yang telah dibuat, kita boleh lihat di dalam media, radio, televisyen, media sosial dan sebagainya memang cukup banyak. Cuma tinggal sekarang ini mungkin dari segi kesedaran ataupun tindakan yang perlu dibuat untuk mendaftar. Itu sahaja yang mungkin menjadi penyebab yang mengambil sikap untuk tunggu dan lihat. Ataupun mungkin juga di setengah tempat untuk negeri Kedah ni yang kita katakan agak di luar bandar, yang mempunyai kekurangan dari segi kemudahan. Maksudnya kemudahan internet, kemudahan telefon pintar untuk memuat turun aplikasi MySejahtera dan sebagainya. Jadi ini mungkin antara sebab-sebab, ditambah pula dengan kurang mungkin galakan daripada ahli keluarga ataupun anak-anak sendiri untuk menggalakkan ibu bapa tadi mendaftar di dalam MySejahtera untuk menerima vaksin ni. Jadi doktor, apa bentuk langkah menggalakkan warga emas ni terutamanya di kawasan luar bandar yang doktor sebutkan tadi tu? Apakah ada gerakan sukarelawan masuk kampung-kampung mungkin untuk mendapatkan lebih banyak warga emas ni untuk mendaftar dan mendapatkan imunisasi? Ya, kalau kita lihat di negeri Kedah ni memang banyak program-program yang dibuat terutama di kawasan-kawasan luar bandar even di kita lihat di kawasan bandar sendiri pun selain daripada kita menggalakkan menjalankan kempen untuk mendaftar, kita juga ada kempen-kempen di masjid, di pasar-pasar sehari dan juga di peringkat luar bandar tadi. Pejabat-pejabat daerah telah menggerakkan penghulu-penghulu, ketua-ketua kampung, sukarelawan untuk pergi dari rumah ke rumah even untuk mendaftarkan kalangan mereka yang tidak ada kemudahan aplikasi MySejahtera ni. Dan kalau kita lihat di klinik kesihatan juga kita membantu kumpulan warga emas dan yang berisiko ni untuk mendaftar. Doktor,
nasihat doktor lah kepada mereka yang sepatutnya mendapatkan imunisasi, terutamanya golongan-golongan berisiko seperti warga emas ni. Tadi doktor ada sebut anak-anak pun mungkin tak nak membantu. Nasihat doktor lah kepada mereka yang sebenarnya boleh membantu melengkapkan imunisasi ni. Ya, kalau berdasarkan kepada situasi semasa sekarang ni dengan peningkatan kes yang terlalu tinggi, kalau kita lihat negeri Kedah sahaja beberapa hari ini melaporkan sehingga 400 kes ke atas dan juga kematian yang boleh dikatakan setiap hari, maka kita amat menggalakkanlah setiap warga rakyat negeri Kedah ini untuk aktif membuat kempen dan juga anak-anak ni patut menggalakkan ibu bapa untuk mendaftar dan memudahkan mereka lah untuk datang ke pusat-pusat pemberian vaksin untuk menerima vaksin. Baik. Itu sahaja yang kita boleh kawal kalau kita dapat memvaksinkan ramai rakyat negeri Kedah. So kita boleh bantu Kedah untuk menang di dalam wabak COVID-19 ni. Terima kasih banyak doktor kerana bersama dengan Malaysia hari ini, dan kepada semua maklum yang duduk kat kampung tu, kalau tengok siaran ni, fahamilah bahawa COVID-19 itu bahaya dan anda digalakkan untuk mendapatkan imunisasi. Tok sudah dengarlah cerita-cerita Mak Teh ke, Mak Lang, Mak Tik, Mak Tok yang duk cerita macam-macam. Dengarlah kata pakar yang telah memberikan kenyataan dan hadirlah untuk mendapatkan imunisasi. Sekian dahulu langsung dari Jitra Kedah, kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih kemarin Raja Moni membawakan laporan terkini dan juga keadaan semasa tinjauan di PPV Dewan Tunku Anum Jitra Kedah. Bukan sahaja kata-kata tapi semangat yang diberikan itu, kita sendiri dapat gambarannya kan bagaimana anak-anak tidak mahu membantu ibu ataupun bapanya untuk melengkapkan program imunisasi kebangsaan ini. Yalah, kita faham mungkin ada beberapa situasi di mana sekarang ni tidak boleh rentas negeri. Betul. Kan kadang-kadang ada mak bapak tu memang 2 orang je duduk di kampung tu. Sukar untuk kita lengkapkan program ini, tetapi nak seribu daya kan, kita cuba cari yang terbaik. Jiran-jiran pun insya-Allah boleh membantu. Yang penting sekali warga emas, kita kena tahu mereka adalah golongan berisiko tinggi. Kan? Sekarang ni sedih tengok video sekarang ni. Video itulah sedih sebab sekarang ni ada dua kemungkinan lah yang mungkin saya boleh katakan dekat sini. Satu kemungkinan mereka ni memang tak nak ambil vaksin langsung kan. Satu lagi mereka yang dah daftar tapi tiba-tiba bila dah daftar, dah dapat tarikh temu janji, tiba-tiba sebelum itu mereka mungkin terbaca ke, ternampak ke video-video yang tular kan. Ada macam tu juga. Jadi mereka ni kata orang tu dia buat cancel di saat akhir. Sebab perkara ini memang kita nak bagi tahu jangan anda buat perkara sebegini rupa. Sebab apa? Sebab ianya akan berlaku pembaziran dos. Sebab pembaziran dos ni eloklah rasanya kalau diberikan kepada mereka yang betul-betul nak. Sebab anda kena bayangkan untuk vaksin ini kita pun tahu. Untuk contoh Pfizer-BioNTech, kita kena simpan suhu di bawah negatif 71 darjah Celsius. Dan apabila ingin disuntik, ianya akan dikeluarkan dan apabila dikeluarkan, kita nak bagi suhu itu berada dalam suhu bilik. Bayangkan bila kita dah keluarkan dalam suhu bilik, tetapi orang yang untuk disuntik itu tak datang, jadi dah berlaku pembaziran dos kat situ. Dan perlu diingat bahawa kerajaan membelanjakan bukan sedikit banyak sebenarnya yang telah dibelanjakan untuk anda semua. Jadi perkara ini harus diberikan perhatian kepada semua masyarakat. Kalau yang dah daftar tu bagus, dah daftar, tapi yang dah daftar tu kalau ikutkan janji temu tu ikutlah, kan? Hadirlah. Okey, itu dia sedikit sebanyak perkongsian daripada orang yang telah pun divaksinasi untuk dos pertama. Nanti saya kongsi macam mana perasaannya. Okey, kita nak kongsikan juga kepada anda semua, ini perkongsian melalui Facebook MHI di mana ada yang telah pun berjaya untuk memujuk ataupun memastikan ibu bapa mereka telah pun mendapatkan vaksin. Betul. Bagaimana perkongsiannya? Ayo sama-sama kita saksikan. Ya. Okey, 11 Mei lepas saya dah bawa abang saya untuk pergi vaksin dos yang pertama. Sejujurnya saya tak ada masalah langsung nak yakinkan dia atau benda ni tak ada paksaan langsung daripada anak-anak. Antara penyumbang terbesar yang meyakinkan dia untuk ambil vaksin adalah media lah. Contohnya macam TV3 banyak siarkan tentang kebaikan vaksin, kenapa kena ambil vaksin. So saya rasa daripada situ dia yakin untuk ambil vaksin tu. Cabaran yang kami hadapi cuma satu, di mana kami risau akan reaction yang upah akan terima selepas divaksin, kerana kita banyak dimomok-momokkan dengan berita-berita yang kurang sahih. Namun setelah
kami merujuk kepada rakan-rakan di bidang medik, doktor, nurses. Alhamdulillah, kami lebih yakin untuk mendapatkan vaksin tersebut kerana setelah dikaji, setelah difahami, vaksin tersebut adalah baik bukan sahaja untuk golongan muda, malah juga untuk warga emas. Jadi saya sarankan untuk semua rakyat Malaysia dapatkanlah vaksin tersebut dengan segera. Assalamualaikum, hai, nama saya Farhana. Saya dan ibu saya yang berusia 76 tahun dah selesai mengambil vaksin. Nak tahu tak macam mana saya yakinkan ibu saya untuk mengambil vaksin? Saya selalu tanya, ada rasa nervous tak? Ada rasa risau tak? Dan kalau ibu saya kata ya, saya akan acknowledge apa yang dia rasa. Namun demikian, dalam masa yang sama, saya tetap sharekan apa pandangan-pandangan pakar. Saya sharekan video-video tentang kebaikan-kebaikan vaksin. InsyaAllah dia akan terima dan dia boleh dan bersetuju untuk mengambil vaksin. So jangan lupa pastikan ibu bapa anda sudah mengambil vaksin. Sokongan anak-anak ni amat penting ya untuk memastikan ibu bapa yakin terhadap kesan sampingan vaksinasi dan juga mereka dapat melengkapkan program tersebut. Kan untuk mereka sama-sama yakin itu adalah satu cabaran yang paling getir lah pastinya. Kerana susah untuk kita menukarkan pemikiran mereka. Tetapi kalau sokongan anak-anak ini sangat penting. Nanti kita akan bersama dengan Muhammad Rashidan untuk mengetahui bagaimana pula cara beliau meyakinkan ibu bapa untuk mendapatkan vaksin. Okey? Sebelum tu? Sebelum tu kita nak sekali lagi bersama dengan Fitri. Jadi Fitri akan bersama dengan tetamu jemputan yang ada kat sana. Kita nak tahulah agaknya perkembangan terkini di LRT mana, saya pun tidak pasti. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Fitri di sana. Silakan Fitri. Baik, saya masih berada di stesen LRT KLCC dan kali ini nampaknya memang lengang. Hanya ada adalah kali pertama dilaporkan bahawa terdapat sejumlah ambulans dan juga pegawai bomba yang bertugas, dan kini kawasan yang melibatkan, sebab ia berlaku di tengah ya antara Kampung Baru dan juga KLCC, jadi proses untuk mengeluarkan gerabak ataupun train yang terlibat masih diteruskan oleh bahagian teknikal prasarana. Dan kini pasukan media berhimpun di kawasan ini kerana dijangkakan sidang media akan dilakukan bila-bila masa, dan kami akan umumkan kepada anda melalui saluran TV3 dan Media Prima untuk maklumat yang terkini. Baik, sekarang ini video yang mungkin dapat dengar bagaimana pengumuman manual terpaksa dibuat kerana hanya single track saja yang berfungsi ketika ini untuk laluan dari Gombak dan dari Putra Heights kerana melibatkan penutupan track di beberapa kawasan seperti Dang Wangi. Baik, saya bersama dengan salah seorang penumpang ataupun yang biasa menggunakan laluan ini, itu Puan Messi Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, semalam Puan masih menggunakan LRT? Ya, masih. Tapi tak sebab balik pukul 5 kan. Okey, sebagai penumpang yang biasa menggunakan ni hari-hari, macam mana respons semalam? Sebab ramai terkejut dah, benda ini viral dengan pelbagai visual yang mungkin menggerunkan sebab ada tumpahan darah dan sebagainya. Ya, betul. Memang terkejut jugalah dengar kan. Tapi nasib baik saya dah lepas daripada laluan tersebut. So tapi memang rasa terkejut jugalah. Okay. Baik, bila mana berlaku insiden, kadang-kadang ada yang trauma ataupun takut nak gunakan perkhidmatan. Jadi macam mana dengan Puan? Okey, sebab saya memang hari-hari bekerja, so memang terpaksa menggunakan laluan tersebut lah. So memang ini salah satu saya punya pengangkutan awam yang saya guna untuk pergi tempat kerja. Okay, jadi adakah Puan mengambil langkah berhati-hati ataupun sebab sebelum ini pernah juga dilaporkan brek mengejut ya? Memang biasalah. Brek mengejut tu memang biasa berlaku dekat train. Okay, tapi ini betul-betul di luar jangkaan. Betul. Jadi tadi dari train dari stesen mana? Gombak. Penuh? Penuh jugalah, tapi tidak padat. Okey, penuh tapi tidak padat kerana mungkin menjaga penjarakan fizikal semua. Ditambah hari ini ramai yang mungkin dah mula bekerja dari rumah. Okey, baik. Jadi situasinya terkawal ataupun masih ada yang mungkin mengambil alternatif gunakan bas kalau dapat setakat pengetahuan Puan? Mungkin setengahnya akan naik Grab ataupun taksi lah. So untuk langkah berjaga-jaga. Mungkin ada yang memberi impak jugalah kepada psikologi pada penumpang. Memang memberi impak yang besar lah. Sebab terkejut lah kan. Sebab benda tu terjadi. Memang tak tahu nak cakap apa. Dan juga dimaklumkan bahawa tempoh menunggu lebih lama. Dari stesen ke stesen dalam 10 minit hingga 20 minit.
Sebab ada track yang ditutup ya untuk kerja-kerja penambahbaikan. Untuk track daripada KLCC ni, dia akan ubahkan menjadi satu track lah. So sampai ke Pasar Seni. Baik, terima kasih Polala mengambil masa dan juga berkongsi, tapi pun tidak rasa gementar ataupun takut ya? Nak rasa gementar tu memang ada lah, tapi kita dah terpaksa kan. Memang hari-hari memang kena menaiki train ke office. So nak tak nak memang kena lalu jugalah. Baik, terima kasih Puan. Semoga bertugas dengan jayanya. Okey, itu dia. Mungkin lain penumpang, lain impak emosi yang mereka alami. Mungkin ada yang betul-betul berada dalam zon waktu yang sama semalam. Mungkin ada yang mengambil alternatif untuk menggunakan bas dan sebagainya. Dan mungkin dapat dengar yang mana dimaklumkan bahawa train ini memang beroperasi seperti biasa sejak 6 pagi tadi. Cuma terdapat sikit waktu tempoh menunggu yang agak lama kerana ada stesen seperti Dangwangi dan juga Ampang yang hanya menggunakan single track saja. Jadi diperhatikan, kalau dapat nanti saya tunjukkan kemudian di mana kawasan ini telah pun ditutup untuk kerja-kerja teknikal seperti mana yang dilaporkan. Ada pasukan khas yang digerakkan untuk memulihkan ataupun mengalihkan train yang terlibat dengan nahas yang berlaku pada malam tadi. Dan kami juga akan memberikan maklumat seandainya kami dapat kepada maklumat yang sahih dan sah juga tepat untuk anda bagaimana situasi mereka yang dilaporkan cedera parah. Jumlah yang agak ramai itu lebih 47 orang selain yang cedera ringan. Selain prasarana juga sedang membuat penyenaraian barang-barang yang ditinggalkan oleh mereka yang terlibat dengan insiden ini dalam usaha untuk hubungi mungkin kontak bagi mereka yang terlibat ini. Dan insyaAllah kami akan melaklumkan dari waktu ke waktu dalam MHI kerana di sini pasukan media mula berhimpun untuk mendapatkan maklumat terkini yang tepat untuk anda. Dan sekali ini laporan saya yang kedua, saya akan kembali nanti untuk memberikan apakah perkembangan yang berlaku. Sekarang ini semua penumpang masih lagi terkawal mengikut jadual dan semua menjaga SOP yang terbaik demi keselamatan bersama. Kita akan kembali selepas ini. Terima kasih Fetri Yahya. Itu dia tadi kan, kadang-kadang kita kena fikirkan ialah memang satu sahaja pilihan untuk mereka yang menggunakan perkhidmatan LRT. Sedikit nak info dikongsikan di sini, kekerapan 10 minit dan juga kekerapan 30 minit untuk menunggu train itu. Itu adalah antara SOP yang terbaru juga dikabarkan oleh pihak kerajaan selepas perkhidmatan ini. Waktu kemuncak ataupun waktu puncak 7 hingga 11 pagi dan juga 7 hingga 11 malam itu kekerapan train akan berlaku 10 minit. Selain daripada waktu itu, kekerapan train akan berlaku 30 minit dan pastinya dijangka akan sedikit lewat daripada jadual yang biasa disebabkan keadaan ini. Okey? Betul. Baik. Kita nak kongsikan selepas ini tentang bagaimana individu ini meyakinkan ibu bapa beliau untuk mendapatkan vaksin seketika nanti Malaysia hari ini. Pertama yang kita orang buat adalah kita orang terus register dekat MySejahtera tu. MySejahtera punya vaksinasi tu kita orang terus register. Lepas register kita explain kat dia kenapa. Tapi orang-orang yang berusia ni susah sikit lah kita nak explain sebab ni benda baru kan. Tapi kita kena educate. Jangan apa orang kata, jangan putus asa. Benda yang paling saya rasa berkesan sebab mak ayah saya duduk jauh dekat Sarawak. Saya beritahu diorang yang kalau diorang dapat full vaksin tu, diorang boleh senang nak ke Kuala Lumpur jumpa saya. Itu je. Atuk saya, Fatimah binti Ismail, berumur 79 tahun. Sebab dia pun ada grup WhatsApp, dia ada handphone. Jadi dia terdedah dengan video-video, audio palsu yang dia terima daripada grup WhatsApp, daripada saudara mara. Jadi yang saya tahu dia memang sangat takut untuk terima vaksin. Saya antara cucu yang rapat dengannya. Jadi almost every day juga kita orang video call. Dan dari situ apa yang saya buat adalah setiap hari saya akan tanyalah video atau audio apa Atuk terima. Dan kalau saya tahu tu adalah berita palsu, saya akan bagi tahu apa yang sebenarnya baik daripada vaksin ni. Jadi hari yang dia pergi vaksin tu, dia pun jadi sangat berani. Lebih-lebih lagi bila dia tengok dekat tempat vaksin tu, tempat menunggu vaksin tu, lebih ramai orang yang berumur daripada dia. Jadi Alhamdulillah, atuk saya pun dah divaksin.
Saya menyaksikan ayah saya mengambil vaksin kerana vaksin COVID-19 diberikan untuk mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai orang mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan keberangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tidak langsung, ia boleh melindungi golongan yang berisiko yang tidak layak menerima vaksinasi. Pak kata Dr. Nisham, lindung diri, lindung semua. Cabarannya di sini ibu bapa kita sangat terdedah dengan berita-berita yang disampaikan daripada grup sebelah. Jadi itulah cabaran anak-anak untuk memastikan kita educate. Berikan info yang terbaru, berikan info yang sahih kepada ibu bapa. Okey, kita nak tahu juga bagaimana seorang jururawat ini meyakinkan ibu bapa. Dalam masa yang sama dia juga menjayakan program imunisasi kebangsaan ini bersama dengan Muhammad Rashidan Ilin, jururawat Unimas, Ketua Sektor Jururawat iMedic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan suntikan vaksin ni yang diberikan kepada ibu bapa kita, kepada golongan yang memerlukanlah kan. Jadi sebagai orang yang saya percaya dah pun mempunyai pengalaman banyak dah tentang vaksin ini, mungkin ada kaedah yang harus diguna pakai untuk kita nak memujuk individu ni untuk mereka ni menerima suntikan vaksin. Rashidan? Terima kasih kepada MFI kerana memberi peluang menjemput saya pada pagi ini. Yang pertama sekali kita kena kenal pasti sebenarnya. Kita kena wujudkan platform kita untuk bercakap kepada mereka, especially kepada ibu bapa kita, apakah sebenarnya yang menjadi punca kepada keengganan mereka untuk mendapatkan vaksin. Setengah daripada mereka mungkin mungkin dia kena feed oleh info yang tak berasaskan, fakta yang palsu. Ataupun mungkin setengah daripada mereka juga nakkan vaksin tapi sebenarnya mereka takut dengan jarum suntikan. Macam ayah mertua saya sendiri antara orang yang takut untuk kena injek. So kita kena sentiasa begitu. Okey, silakan. Kita kena sentiasa feed mereka dengan info-info yang sahih daripada kementerian tentang fakta yang mengatakan bahawa even semalam sendiri pun kan daripada 61 kematian tu 47 daripada mereka adalah warga emas. Maksudnya dalam 70% daripada kematian itu adalah warga emas sendiri. Itu adalah fakta yang sahih yang kita kena share, yang kita kena sentiasa feed kepada ibu bapa kita untuk melawan mitos-mitos yang mengatakan bahawa vaksin ini menyebabkan kematian, sakit teruk, vaksin ini adalah agenda daripada setengah pihak. Dan kita kena sentiasa yakinkan ibu bapa kita sehinggalah hari pemberian vaksin. Mereka sempurna berdos vaksin. Baik. Rashidan, apa antara soalan-soalan selepas anda memujuk mentua dan juga memujuk ibu bapa sendiri untuk mendapatkan vaksin? Apa soalan yang paling famous lah yang mereka tanya? Adakah vaksin ini selamat ke ataupun bagaimana? Mereka biasanya akan tanya, betul ke vaksin ni berkesan? Betul ke vaksin ini boleh menyebabkan darah beku? Ataupun betul ke vaksin ini boleh adakah dia agenda Yahudi ke nak masukkan chip dalam badan kita? Sebab mereka mungkin tak ada latar belakang perubatan. So mereka query. Even saya sendiri pun dari berlatar belakangkan medical background, kita sendiri mengalami kepayahan untuk meyakinkan ibu bapa kita untuk menerima vaksin. Apatah lagi masyarakat awam yang tak ada medical background. Ini sudah tentu satu kekangan kepada mereka untuk menjelaskan jawapan yang sebenar. Tapi kita di peringkat Kementerian Kesihatan sendiri, kita dah feed banyak info yang sangat meluas tentang vaksin ini. So kita just guna info tersebut, yakinkan diri kita sendiri dahulu dan barulah kita dapat yakinkan ibu bapa kita untuk terima vaksin. Rashidan juga ada kongsikan tips bagaimana untuk meyakinkan ibu bapa. Kita sebagai anak bertanggungjawablah untuk meyakinkan ibu bapa tentang program imunisasi kebangsaan ini. Mungkin Rashidan boleh kongsikan bersama dengan kami. Bila saya pujuk ibu bapa saya, kita akan katakan, kita akan bagi situasi. Bayangkan, bagi ibu bapa kita bayangkan, sekiranya mereka terkena vaksin nanti kan, dan mereka mati disebabkan vaksin. Dan kita boleh katakan kepada mereka, sekiranya mereka mati disebabkan vaksin, kita sebagai anak sendiri, kita tak dapat untuk uruskan dengan secara sempurna proses pengubumian mereka, dari mandinya, dari nak mengubumikannya. Sebab apa? Sebab SOP untuk pengubumian jenazah COVID-19 ini berbeza dengan kematian yang berbeza.
dengan kematian yang biasa. So kita jelaskan kat situ, mak, ayah nak tak situasi macam ni berlaku kat mak nanti. So di situ kita boleh mainkan sentimen. Kan? Selain daripada tu, mungkin ibu ataupun bapa yang nak pergi haji contohnya. So lately kerajaan Arab Saudi dah buka kan kuota untuk menunaikan haji. Kan? So kita boleh katakan kepada ibu bapa, kalau nak pergi haji, syarat daripada Arab Saudi kena penuhi 2 dos suntikan penuh COVID-19, vaksin COVID-19 dan kena 14 hari sebelum tarikh berlepas ke Arab Saudi. So itu adalah syarat yang mungkin sentimen yang kita boleh mainkan supaya ibu bapa kita terbuka untuk menerima vaksin. Yang penting kita kena konsisten feed mereka untuk mereka sentiasa lawan mitos ataupun hasutan yang tak berasas daripada grup sebelah kita pakai yang sangat mempengaruhi ibu bapa kita sebenarnya. Ya, betul. Mungkin boleh kongsikan bagaimana keadaan ibu bapa Rashidan selepas divaksinasi? Apa respon mereka? Kesan sampingan tu biasa, lenguh badan. Ibu saya umur 74 tahun. Dijaga oleh kakak saya di Sibu. Kakak saya pun seorang jururawat. So dia pantau ibu saya setiap masa. Dan alhamdulillah sekarang ni keadaan dia sangat baik. Sangat baik. Dia ada sampaikan tak dekat kawan-kawan ataupun grup sebelah dia bagaimana dia punya keadaan selepas dah divaksin? Betul. Sebab dia di kuarantin oleh kakak saya. So dia pun tak ada smartphone untuk berkongsi pada grup sebelah dia. Okey. Sebab kalau ada di antara individu-individu yang berusia ni, kadang-kadang mereka ni tunggu dan lihat tau. Mereka ni tunggu dan lihat macam Rashidan kan. Jadi kalau bila mak tu apabila dah disuntik, bagi tahu tak dekat mak supaya berkongsikan bagaimanakah pengalaman tu ingin diberikan kepada orang yang lain pula. Rashidan. Betul? Ya, saya sentiasa remind ibu mertua saya pula di sini. Kalau dia sudah divaksin nanti, sebab dia pun ada persatuan dia sendiri kan, persatuan bersama masyarakat. So saya remind dia untuk sentiasa kongsikan apa manfaat. Dia pun orang yang sentiasa positif. So saya melihat kekuatan pada ketua-ketua organisasi, ketua-ketua persatuan ni. Kalau kita berjaya empower mereka, mereka pun akan empower orang-orang di bawah mereka. Kan? Ketua persatuan, ketua AJK, ketua KRT contohnya. Kalau mereka ada pemahaman yang betul, info yang sahih dan meyakinkan masyarakat di sekeliling, komuniti sekeliling, mereka akan dapat meyakinkan mereka akan diterima untuk proses vaksinasi ini. Baik. Rashidan, terima kasih banyak-banyak. Banyak sebenarnya tips dan juga pengalaman yang dikongsikan bersama dengan kami. Jaga diri baik-baik dan terima kasih juga anda sebagai frontliners kita sebenarnya. Terima kasih Rashidan. Terima kasih. Sama-sama. Okey, itu dia Muhammad Rashidan Ilin, jururawat UNIMAS, Ketua Sektor Jururawat iMedic yang berkongsi dengan kita pengalaman beliau meyakinkan ibu bapa, seterusnya ibu bapa mentua juga diyakinkan untuk mendapatkan vaksin. Antara tips yang boleh digunakan kita sebagai anak-anak untuk meyakinkan ibu bapa kita juga. Masih lagi bercerita tentang kurangnya sambutan daripada warga emas ni untuk mendapatkan vaksin. Antara lain alasannya adalah takutkan alahan selepas itu dan juga penyakit-penyakit lain yang datang selepas mendapatkan vaksin. Betul. Sebab ada di antara warga emas ni yang mungkin yang takut jarum. Seperti mana Rashidan katakan tadi, pada permulaannya mungkin yalah ibu bapa kita ni mungkin takut jarum, disuntik dan sebagainya. Saya sempat juga untuk melihat ada satu video ni bertanyakan kepada salah seorang warga emas yang telah pun disuntik dekat WTC baru-baru ini. Makcik, macam mana makcik apabila makcik telah pun disuntik, bagaimanakah perasaannya? Oh, makcik sebelum datang makcik takut tau. Makcik takut dengan jarum. Tapi itulah apabila dah disuntik tu, barulah makcik tahu rupanya taklah sakit mana. Dia kata ujian ambil darah tu kan ambil darah kena cucuk juga kan. Itu lagi sakit sebenarnya daripada suntik vaksin. Tapi pengalaman saya pun sama. Suntikan jarum vaksin tu tak adalah setebal mana pun. Sikit dia macam lidi yang halus saja dimasukkan ke sini kan. Jadi jangan risau. Jangan risau macam makcik. Apa-apa nak tahu lebih boleh PM tepi. Ya. Pasti buat. Dah ambil dos pertama. Baik, ini cerita tentang kenapa antara alasan yang diberikan adalah alahan yang dikhawatiri akan berlaku pada diri kita, especially terutama sekali warga emas untuk mendapatkan vaksin. Jadi itulah sebabnya mereka menolak vaksin ini. Kita terus sahaja bersama dengan Dr. Nazrila Hairiza Nasir, pakar perunding perubatan keluarga yang kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga, Doktor. Baik, Doktor. Antara yang diberikan ataupun antara yang kita tahulah kan alasan-alasan mereka takut ataupun khawatir tentang alahan yang berlaku selepas mendapatkan vaksin. Jadi mungkin ini juga dipengaruhi oleh perkongsian-perkongsian sama ada di media sosial ataupun di telefon bimbit dan sebagainya. Apabila seorang individu ataupun warga emas itu telah tahu tentang alahan yang berlaku, mereka takut untuk mendapatkan vaksin. Jadi apa nasihat doktor? Okey, alahan ini berlaku dia memang apa dikatakan sangat-sangat bergantung pada individu. Dan alahan yang kita maksudkan, kita kena faham bezakan antara alahan dan juga kesan sampingan. Jika alahannya biasa macam kita ambil makanan, kadang-kadang kita dapat alahan di mana kita akan rasa gatal-gatal sikit, ada ruam keluar, mungkin bengkak sikit, itu adalah alahan-alahan yang biasa. Tetapi ada segelintir dan bukan ramai yang mempunyai alahan yang teruk. Dan alahan yang teruk ini boleh berlaku pada apa-apa saja. Ada mereka yang makan makanan sebagai contoh seafood atau makanan laut yang boleh menyebabkan mereka sesak nafas dan boleh masuk ke hospital. Itu adalah alahan yang sangat serius. Dan bagi vaksin mereka yang mempunyai alahan-alahan yang biasa seperti yang saya katakan tadi, yang gatal-gatal, mungkin keluar ruam, mungkin rasa pergi sakit perut ataupun mungkin akan rasa bengkak sedikit di bibir dan sebagainya, itu adalah alahan-alahan yang ringan dan ini tidak memberikan masalah sebenarnya untuk mendapatkan vaksin. Bagi mereka yang mempunyai alahan yang teruk di mana yang kita panggilkan anaphylaxis, iaitu di mana mereka sukar bernafas, perlukan mendapat rawatan EpiPen dan juga masuk ke hospital, ini adalah alahan yang serius dan mereka memerlukan penilaian oleh doktor dulu sama ada mereka perlu mendapatkan vaksin atau tidak. Dan oleh itu sebenarnya kita tidak patut risaulah tentang alahan ini. Sebenarnya sebelum kita pergi mendapatkan vaksin tersebut, kita akan berjumpa dengan doktor dan ini akan diterangkan dan kita boleh menilai tentang kesesuaian sama ada boleh dapat vaksin atau tidak. Okey, doktor, apakah antara tanda awal alahan yang perlu kita ambil serius yang boleh dilihat daripada segi fizikalnya? Okey, alahan yang serius ialah bila terdapat kesukaran bernafas atau sakit dada. Dan sebenarnya itu sebabnya alahan-alahan yang serius ni dia berlaku dalam 15 hingga 30 minit selepas vaksinasi. Selalunya benda ni cepat berlaku selepas vaksinasi. Itu sebabnya kami mempunyai tempat yang kita panggil pemerhatian. Selepas saja mendapat vaksin, kita akan memerhatikan semua yang mendapat vaksin ini sehingga 15 hingga 30 minit. Dan kami akan lihat keadaan mereka. Dan apa-apa yang berlaku ia akan berlaku selalunya pada masa tersebut. Dan kami memang ada standby team, medical team yang standby yang untuk memberi rawatan segera kepada mereka yang mempunyai apa-apa kesukaran. Walaupun ia ringan pun kami akan bantu pada masa tersebut. Bukan saja nak tunggu sampai serius tapi ringan pun kami akan bantu masa tersebut. Dan kebanyakan masa memang hampir tiada, tapi apa yang ada kita akan bantu pada masa tersebut. Jadi tidak patut risaulah tentang perkara ini. Sebab dalam masa 15 minit itu masih diberikan untuk mereka yang telah pun divaksinasi kan, kokot ada simptom ke apa semua, jadi pihak doktor pun ada di sana. Okey, doktor, ada yang mengatakan bahawa kenapa agaknya apabila kita ni telah pun disuntik vaksin, selepas itu ada gejala-gejala ringan dan ada simptom-simptom. Ada yang mengatakan bahawa contoh ada ikut pada antibody masing-masing lah. Ada yang apabila yang telah pun disuntik kadang gejala ringan, simptom tak ada langsung kan. Jadi kenapa agaknya yang ada gejala ataupun ada simptom ni? Adakah disebabkan vaksin itu mula bergerak ke tubuh badan diri seseorang itu, doktor?
Ini adalah tindak balas badan seseorang kepada vaksin tersebut. Ada orang dia tidak mempunyai banyak tindak balas, tidak bermakna bahawa badan itu tidak memberikan immunity, tetapi ada mereka yang sangat very responsif terhadap vaksin tersebut dan dia memberi reaksi kepada vaksin. Bila dia memberi reaksi kepada vaksin, sebenarnya itu adalah satu tanda yang baik juga, di mana ia menunjukkan badan kita sedang membina antibody, sedang melawan, kalau itu menunjukkan respons tubuh badan kepada kita pada vaksin tersebut yang akan menyediakan kita untuk membuat melawan penyakit kuman COVID-19 itu jika berlangsung ke dalam badan kita. Jadi kalau kita ada kesan sampingan seperti demam ke, rasa lemah ke dan sebagainya, itu merupakan tindak balas kepada badan kita yang sedang menyediakan badan kita untuk melawan penyakit tersebut jika ia datang. Jadi saya rasa kita tidak patut takut pada kesan sampingan yang ringan. Okey, doktor, satu soalan terakhir saya. Kalau demam ataupun ada simptom yang selepas divaksin itu, boleh makan ubat atau biarkan ianya reda sendiri? Boleh makan ubat, tak ada masalah. Jikalau selepas mengambil vaksin rasa tidak berapa, rasa badan sakit ke, kan rasa tak bersihat ke, bolehlah mengambil Panadol, tak ada masalah untuk mengambil Panadol. Baik. Okey, penjelasan yang baik sekali. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Assalamualaikum. Jaga diri juga. Ya, itu dia. Dr. Nazrila Hairiza Nasir, pakar perunding perubatan keluarga, Timbalan Pengarah Primer Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM, berkongsi dengan kita tentang alahan dan keadaannya. Bagaimana kita harus mengetahui tentang ada alahan tetapi itu adalah gejala biasa selepas divaksin. Banyak juga poster-poster yang telah pun dikongsikan di media sosial antara gejala-gejala ataupun simptom yang berlaku selepas divaksinasi, kan? Betul. Jadi kita kena faham betul-betul. Kita kena faham betul-betul lah. Okey, jadi kita dah berhenti berehat seketika. Kemudian nanti banyak yang akan kami berikan, lebih kurang ada setengah jam lagi ni. Jadi segalanya di Malaysia hari ini sebentar lagi. Kadang aku merindukanmu di hatiku, kadang ku tak mahu tahu tentang kamu. Mungkin kerana ku selalu sendiri jalani hidup tanpamu. Penyebabnya jarak waktu. Bukan maksud tak peduli padamu, bukan hati untuk biarkan kamu di sana. Jangan pernah meragukan perasaanku. Percayalah padaku. Ingin diri mendampingimu tiap waktu, ingin ku menggenggam erat jemarimu. Kan tiba saat nanti kepedihan kan menjadi bahagia. Kau dan aku pastikan bersatu. Bukan maksud tak peduli padamu, bukan hati untuk biarkan kamu di sana. Jangan pernah meragukan perasaanku. Percayalah padaku.
tak peduli padamu. Bukan hati untuk biarkan kamu di sana. Jangan pernah meragukan perasaanku. Percayalah padaku. Jangan pernah meragukan perasaanku. Percayalah padaku. Ya, alunan akustik daripada Izzat Lazim, Jarak Waktu, single yang terbaru. Macam beza kan? Lain kan? Sebelum ni dibawakan versi yang berbeza daripada Izzat Lazim, tapi akustik kali ini dibawakan. Tapi suara tetap maintain sama. Maintain. Tapi bila dengar lagu tu, saya macam terimbas kembali lagu Julia. Bagi saya lah, ingat tak lagu Julia? Ada sikit lah, ada sikit lah. Cik, ada nyanyi pula. Okey, jom kita terus saja bersama dengan Izzat Lazim. Assalamualaikum, Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ui, sama lah macam tadi video klip. Dalam video klip lah. Bawa habis tu. Nyanyi tu lengkap tadi tau. Konti tak lari, sama. Konti tak lari tau. Okey, Izzat, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, cerita sikit tentang Jarak Waktu ini yang terbaru. Okey, Jarak Waktu merupakan single terbaru daripada saya. Kalau diikutkan lagu ni, kita dah rilis sebelum bulan puasa itu hari. Tapi manakala bila masuk bulan puasa, kita stop sekejap promotionnya. Lepas tu sambung pula ke Hari Raya. Dan sekarang kita sambung balik untuk promosikan lagu Jarak Waktu ni. Dan lagu Jarak Waktu ni hasil ciptaan daripada komposer yang bernama Becky Zulkifli. Lagu yang menceritakan tentang kisah percintaan jarak jauh. Macam tu sebenarnya. Okey. Ni jadi, LDR. Long distance relationship lah ni. Oh, baru saya tahu LDR tu apa. Sebelum ni saya baca kan. LDR saya tak tahu apa. Long distance relationship. Saya ingat nama highway ke apa tadi kan. Aduh. Jangan cakap tengah LDR sekarang Zat, jangan cakap tengah LDR sekarang Okey, Zat. Adakah ini versi akustik sahaja yang akan diriliskan dalam bentuk music video? Kalau ikut kan video yang betul dah pun rilis. Dah ada pun kat YouTube. Anda boleh dapat saksikan di YouTube NAR Record. Jarak Waktu Izzat Lazim dah ada pun sebenarnya. Terus sekarang kita sambung balik promotion untuk lagu ni. Bukan versi akustik je. Versi akustik ikutkan memang special untuk program Malaysia hari ini sebenarnya. Kita tak pernah keluarkan lagi untuk lain sebenarnya. Oh, patutlah sebab saya tengok dekat ruangan komen kat YouTube tu ada yang ternanti-nantikan versi akustik yang tadi itulah sebenarnya. Itu. Tapi secara peribadinya, versi yang mana yang menjadi minat Izzat sendiri dan mendapat sambutan yang baik daripada peminat? Kalau aku kan bagi saya lagu ni baru lagi. Sambutannya masih lagi, bagi saya dia agak suam-suam lagi lah. Banyak orang tak tahu kemunculan lagu ni. Manakala kalau ikutkan ialah kita sebelum ni kita buat promotion, kita stop sekejap. Bila kita puasa, lepas tu kita sambung balik selepas ni. Jadi saya rasa mungkin lepas ni baru orang akan tahu lagu ni. Ikutkan versi apa pun semua insyaAllah mudah-mudahan semua dapat menambah hati peminat-peminat yang menyukai karya-karya saya lah insyaAllah. InsyaAllah. Lepas masuk MHR jangan risau, mesti metupnya lagu. Zat, ni apa nama, saya dah baca yang Izzat kata apabila nak buat sesebuah lagu, nak buat karya, contohnya macam lagu ni kan, Jarak Waktu ni kena ikut kepada permintaan ataupun yalah sekarang ni Izzat kata BBNU dah naik sekarang apa semua. Jadi kena masukkan trend sekarang ni. Jadi Izzat kata kena bawa ataupun bawakan lagu-lagu sebegitu rupa. Jadi saya nak tahulah macam untuk lagu ni macam mana Izzat boleh katakan bahawa lagu ni mengikut kepada trend sekarang ini Izzat? Ya, kalau ikutkan lagu ni macam mana saya cakap lah. Kadang-kadang kita rasa lagu ni macam orang kata trend sekarang. Tapi bila dengar balik kadang-kadang macam lagu macam orang cakap tadi. Macam ini macam lagu Julia dulu. Macam lagu Stay Easy dahulu. Jadi sebenarnya lagu ni universal lah. Saya tak boleh katakan lagu ni. Kalau ikutkan bagi saya masukkan trend terkini adalah sebab komposer yang menghasilkan lagu ini sebenarnya komposer terkini. Komposer yang baru kan. Jadi macam saya sebelum ni saya banyak bekerjasama dengan komposer-komposer lama macam komposer yang pernah bekerjasama sebelum ni. Jadi
Jadi saya selesa bekerja dengan komputer yang saya dah kenal. Jadi untuk kali ini saya pertama kali bekerja dengan komputer yang yang bagi saya dia masih lagi baru. Dan hasil kadar dia bagi saya barulah. Mungkin dia mengambil influence lagu-lagu saya sebelum ni lah untuk masihkan lagu ni. Mungkin dia tengok, Abang Izzat kita kena try lagu macam ni lah. Jadi dia kata, bagi saya ini sebenarnya sentuhan daripada komposer baru sebenarnya. Untuk saya yang saya masukkan sebenarnya. Dan dicantikkan. Dia macam sama lagu yang dulu pun ikut style pun dah sama je macam lagu-lagu style sekarang. Sebab Izzat yang bawa kot. Jadi kan. Sebab betul lah. Sebab orang tua bawa kan. Dia nampak macam remaja purba. Izzat, sekejap Izzat ya. Sambil-sambil tu kita nak bawakan perkembangan terkini tentang kejadian di LRT. Sekali lagi kita nak bersama dengan Fetri ya. Ayo kita sama-sama dengan Fetri Yahya. Ada sedikit laporan yang ingin dikongsikan. Silakan Fetri. LRT dapat saksikan jumlah penumpang masih lagi biasa mungkin kerana waktu puncak untuk pergi ke tempat kerja dan juga kerana tempoh menunggu yang lebih lama disebabkan ada single track saja yang saya umumkan. Setiap gerabak penuh tapi masih dapat semua menjaga perjalanan fizikal. Dan sebelah sini dapat saya kongsi kepada anda situasi selepas ketibaan pengurusi prasarana yang dijangka akan memberikan taklimat ataupun sidang media sebentar lagi kerana beliau difahamkan berada di kawasan Kemalangan, kawasan khas di sana dan hanya petugas-petugas dalam fotografer saja yang diberikan masuk untuk masa ini. Tetapi belum ada sebarang pengumuman rasmi yang dibuat, hanya melibatkan kumpulan pengurusan tertinggi bersama dengan pengurusi sahaja. Dan kawasan ini telah pun dilekatkan kawasan yang tidak dapat diakses hanya untuk media tertentu dan juga kawasan yang bertugas. Dan kelewatan dijangka berlaku dalam LRT pada hari ini disebabkan penggunaan single track dan juga mungkin tempoh masa yang lebih lama. Kalau dulu mungkin menunggu 10 minit, akan digadakan kepada 20 minit. Namun difahamkan prasarana sediakan alternatif seperti bas perantara untuk memudahkan pergerakan mereka yang biasa menggunakan ini sebagai rutin harian mereka. Baik, itu situasinya yang mana kita sebenarnya masih lagi menantikan sidang media. Media telah mula berkumpul dan ketibaan oleh pengurusi prasarana sendiri yang akan membuat maklumat tepat. Namun mungkin ada yang tertinggal tentang maklumat yang telah pun dikongsikan oleh Tan Sri tadi, di mana 6 penumpang yang terlibat dalam kemalangan 2 train transit ringan LRT malam tadi dilaporkan kritikal dan 3 daripadanya menggunakan alat bantuan pernafasan dan kini dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Dan berdasarkan maklumat terkini HKL, 15 penumpang lagi berada dalam keadaan separa kritikal dan 43 yang lain tidak kritikal. Dan 64 mangsa kemalangan berlampiran stesen LRT dibawa ke HKL. Itu yang dapat dirumuskan waktu ini. Dan seperti biasa, Menteri meminta supaya tidak membuat sebarang rumusan awal ataupun sebarang spekulasi kerana ini betul-betul menggemparkan negara pertama kali berlaku. Dan untuk maklumat anda, bila mana ada sebarang train ataupun gerabak yang akan beroperasi, mereka akan melalui pelbagai ujian yang betul-betul teliti. Sebagai contoh, kalau perlu lalui 1,000 pergerakan, kalau ada satu pergerakan itu tak dapat memenuhi piawaian, maka akan diulang semula sampailah mendapat kepada piawaian yang terkini sebelum dibenarkan beroperasi. Dan apa yang berlaku semalam mungkin di luar jangkaan kita, namun kita mengharapkan kita memberi penuh kepercayaan kepada organisasi ataupun pasukan khas yang ditubuhkan untuk mengkaji dan menyiasat ini secara terperinci dengan penuh mendalam demi memberikan maklumat yang tepat dan sahih kepada semua orang Malaysia yang nantikan jawapannya. Belum sampai 24 jam, kita harapkan kita semua bertenang dan bersabar dan beri peluang pada pihak yang berkaitan untuk melakukan siasatan. Yang paling penting untuk mendoakan yang terbaik kepada mereka yang sedang menerima rawatan di HKL. Bila ada situasinya, kita dapat pastikan hanya sibuk pada waktu tertentu saja sebabkan train ini hanya menggunakan single track daripada arah Putra Heights dan daripada arah Gombak. Jadi saya rasa itu laporan saya waktu ini bersama rakan media yang lain yang menantikan pengumuman dan kami akan menyambung laporan ini melalui berita terkini yang akan bersiaran bila ada waktu yang penting untuk laporkan yang terkini susulan daripada ketibaan pengerusi prasarana yang tadi untuk memberikan maklumat terperinci yang sahih dan kenyataan rasmi untuk anda semua. Dan sekiranya itu saja laporan saya untuk waktu ini. Kembali sebagai sesi pentas untuk perkongsian ilmu yang berikutnya. Silakan. Terima kasih Fetri. Itu dia laporan eksklusif dan juga cukup untuk kita gambarkan keadaan semasa di Malaysia hari ini. Pastinya keadaan yang perlu kita tahu adalah apakah yang akan berlaku dan siasatan masih lagi dijalankan. Nombor tentang kes ataupun nahas ini melibatkan beberapa penumpang itu dilaporkan sebelum ini menimbulkan spekulasi dan itu adalah yang diberikan tadi juga oleh Tan Sri Anwar Musa. Baik.
Itu sedikit sebanyak tentang nahas tragedi dua train yang bertembung di KLCC. Dan kita kembali bersama dengan Izzat Lazim. Izzat, ada lagi tak Izzat? Izzat okey ke tu? Ya, saya masih di sini. Saya masih okey. Izzat mungkin boleh. Sebenarnya saya pun Izzat mungkin boleh komen sikit Izzat. Izzat tadi yalah, saya pun tadi turut simpati dengan keadaan yang menimpa kerajaan yang terjadi. Semoga dimudahkan segala kesulitan buat mereka semua, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Okey, kita nak buka panggilan kepada anda semua peminat Izzat Lazim, nak tanya khabar, nak tanya perkembangan terkini. Silakan 0377261603. Kita boleh bercakap melalui panggilan video bersama dengan Izzat. Izzat, alang-alang kita menunggu peminat ni, boleh ke kalau hiburkan kami dengan lagu-lagu lama? Sebab tadi alang-alang kan dah kata lagu ni dia macam sama macam Julia lah. Betul ke sama? Kita nak dengar sikit. Belanja lah. Okey, boleh. Silakan. Hingga aku berdiri sepanjang malam, mengintai dada langit yang tersergam, demi menitip doa dan impian di saat melintas sang keloda. Kau di sisiku sentiasa, Julia. Sampai sikit lah Adalah sikit kan? Ada. Buka-buka kaset itu tak ada. Izzat, apa tips menjaga suara daripada dulu sampai sekarang? Kalau kita dengar, ini Izzat Lazim ni. Sama je lah, maintain je. Saya tak ada lah tip yang khusus, tapi saya rasa sebenarnya ialah ini semua anugerah Tuhan lah. Alhamdulillah. Saya pun ialah ni sebab alhamdulillah masih diberi kesihatan, jadi saya masih lagi boleh mengaji. Terima kasih lah. Kita pun tak tahu kalau benda ni tak sihat kan apa kan. Kita orang yang baik lah, insyaAllah. Zat, perkembangan seni Zat, selain daripada kita tahu sekarang mempromosikan lagu baru ni, sebab kita tahu Izzat pun sebelum ni berada dekat pentas lawak lah kan, berlakon dan sebagainya. Jadi bagaimana Izzat sekarang ni, bagaimana perjalanan seni tu? Kalau ikut, alhamdulillah lah, 2020 kita biasalah sebelum tahun lepas kita banyak juga kegiatan seni yang tak dapat dijalankan, tapi alhamdulillah bila masuk 2020 yang hujung tu adalah sedikit benda-benda yang saya buat dalam bidang seni ini, walaupun saya tak dapat mengadakan konsert Azzy Reunion seperti yang dijangkakan 2020 kita nak buat Azzy Reunion untuk semua, tapi tak dapat dijalankan. Jadi saya mengambil langkah. Banyak juga lah saya ada peluang, saya cuba syuting, masuk satu program reality TV, program reality yang menggabungkan musikal dan lawak kan. Alhamdulillah lah. Dan dapatlah juga masa jadi juara. Alhamdulillah. Terus sekarang alhamdulillah lepas ni baru juga menyusul single kolaborasi saya dengan penyanyi-penyanyi baru. InsyaAllah lepas ni akan keluar satu kolaborasi saya bersama dengan seorang rappers baru, penyanyi rap Rahimat. InsyaAllah saya tak boleh cakap pasal sebab benda ni belum keluar lagi, tapi saya dah rekod dah. InsyaAllah dalam masa terdekat ni InsyaAllah akan keluar satu single baru featuring Rahimat featuring Izzat Lazim. Okey. Baik, kita nantikan. Okey, Izzat, ada seorang pemanggil peminat Izzat ni. Ramai ni. Kita terpaksa pilih. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kuala Lumpur, siapakah di sana? Haji Badarudin. Haji Badarudin. Okey. Silakan Haji, nak bercakap dengan Izzat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, mati-mati. Allah, Raya tahun ni macam mana? Okey? Okey, alhamdulillah. Raya kita sopi lah. Ni siapa tanya siapa ni? Itulah, saya pula tanya kan. Berkumpul dalam area muzik ni. Silakan Haji. Apa? Bila lagi area muzik ni? Tak jelas sangat. Sekali lagi, Haji. Bila berkumpul dalam area muzik ni. Haji? Bila lagi berkecimpung dalam karya muzik tu. Bila lagi mau berkecimpung dalam karya muzik? Bila lagi berkecimpung dalam karya muzik. Kita sebenarnya tak berapa jelas sangat. Mungkin gangguan dari segi teknikal dan juga panggilan, Haji. Sekali lagi, Haji, apakah soalannya? Bila lagi Izzat berkecimpung dalam karya muzik ni. Bila lagi Izzat berkecimpung dalam? Karya muzik. Karya muzik? Okey.
Kalau ikutkan saya memang tak pernah tinggalkan muzik ni dah berapa, alhamdulillah lah masih lagi aktif. Setiap tahun ke tahun, setiap tahun-tahun masih lagi saya mengeluarkan single, masih lagi mengeluarkan karya. Cuma tak macam BBNU yang ada sekarang lah. Orang lama ni dia slow sikit. Kalau ikutkan memang market kita dikuasai oleh artis-artis baru. Tapi memang itu memang perkara biasa sebab kalau kita ikuti memang betul lah. Mana-mana pun jalanan seni tu artis-artis baru, kadang-kadang terbaru, mana kita akan berubah mengikut zaman. Jadi mungkin zaman saya tak semacam zaman dulu, tapi alhamdulillah lah masih lagi ada peluang untuk berkarya, masih lagi dia tidak tahu ada single, ada perkara seni saya hasilkan. Jadi saya masih lagi aktif untuk penonton Haji Baharudin tadi masih lagi Okey, Izzat, macam kalau cuma kadang-kadang tak nampak sikit lah sebab orang lama ni kan dia. Biasalah. Orang lama ni dia okeylah. Orang lama dia eksklusif. Bila eksklusif dia memang jarang sikit nampak. Izzat, kalau macam yalah kita faham keadaan pandemik sekarang ini pastinya ramai yang terkesan. Secara ringkasnya lah Izzat, macam mana adaptasi dengan keadaan ini dan apakah yang dilakukan oleh Izzat sendiri? Secara ringkasnya mungkin silakan. Kalau kan memang masa awal-awal pandemik dulu kita ada macam panik juga sebenarnya sebab perkara-perkara yang kita rancangkan, kita nak hasilkan semua tak dapat kita lakukan. Banyak juga benda-benda yang saya nak buat, saya rancang tak dapat dijalankan, jadi macam ada sikit perasaan terkejut. Tapi alhamdulillah lah kita cuba fikir panjang, fikir benda yang positif, anggap sebagai ujian ni bukan untuk kita saja, memang ujian untuk semua. Jadi macam saya sebelum ni banyak juga saya cuba ada pertama saya berniaga, buat perniagaan burger, ada juga saya berniaga buat kurma, dan masa yang sama banyak juga yang mengisi masa-masa yang kita rasa kita boleh buat, kita buat. Macam saya dan isteri saya, alhamdulillah saya bersyukur sebab isteri saya ni dia kreatif, dia rajin berniaga. Jadi dalam masa yang sama dia lah buat idea nak berniaga tu, berniaga ni. Jadi ada juga benda-benda yang kita isikan dan alhamdulillah lah orang kata apa, walaupun perkara yang benar, benda yang asal kita nak buat tu tak dapat kita lakukan, adalah benda lain kan, dia memang ada banyak, tapi kita cuba ambil benda tu sebagai satu benda yang positif, benda cabaran insyaAllah kami kan. Tapi alhamdulillah lah saya rasa yang penting adalah ketabahan lah untuk menghadapi segala ni. Mudah-mudahan itulah macam saya pun alhamdulillah, macam tadi saya tengok semua cerita pasal vaksin kan. Saya pun mensyorkan insyaAllah jangan kita risau. Baru ni saya pun dah ambil vaksin yang pertama, tak sakit pun sebenarnya. Macam awak cakap tadi kan, jauh kecil je, macam tak sakit dah. Alhamdulillah. Okey. Tak ada kesan-kesan sampingan yang mudah-mudahan mudah-mudahan kita dapat memperbaiki semua agar jangan takut benda ni kan. Baik. Izzat, terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan yang terbaik, semoga berjaya untuk single terbaru Jarak Waktu ini. Okey, jaga diri, stay safe. Assalamualaikum Izzat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Apa lagi? Okey, itu dia. Jangan lupa dengarkan Jarak Waktu di semua platform muzik yang terbaru dinyanyikan, didendangkan oleh Izzat Azim. Dan kepada anda semua, sampai di sini sahaja rancangan Malaysia hari ini. Kita harapkan perkongsian kita banyak hari ini kita sentuh tentang tinjauan di Jitra Kedah, kurangnya sambutan warga emas. Terima kasih kepada wakil TV3 kita Kumaran yang bawakan laporan begitu baik sekali. Petri Yahya juga bawakan laporan terkini. Perkembangan terkini kita tahu 3 orang kritikal, itu update yang terkini. Jadi kita doakan 6 orang kritikal, 3 yang menggunakan bantuan pernafasan. Kita doakan semoga semuanya selamatlah. InsyaAllah sama-sama kita doakanlah. Kita doakan hari ini semoga vaksin, semua anda semua ambil vaksin. Kita doakan semoga COVID-19 hilang dan juga kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan mereka yang berlaku ni trend semalam tu. Okey, segala perkongsian terkini jangan lupa untuk saksikan di Malaysia hari ini esok jam 8 pagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. Yang tertulis dalam